Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Nulaila binti Muhammad Sin. Jadi pada hari ini saya Muhammad Amir Faisal bin Muhammad Sito bersama dua rakan saya iaitu Muhammad Amiruddin bin Hamzah dan Muhammad Kazim bin Tahir akan melaksanakan tugasan tiga iaitu pembentangan bulan. Jadi untuk permulaan saya mempersilakan saudara Muhammad Amiruddin bin Hamzah untuk membentangkan hasil analisis dia. Kita silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk isi kandung pembentangan pada hari ini, tugasan 3 subjek BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan memberi tugasan kepada kami untuk menceritakan pengaruh perubahan budaya Melayu dari sudut sosiopolitik, sosioekonomi dan juga sosiobudaya setelah menerima pengaruh luar. Jadi kita akan pergi terlebih dahulu kepada yang pertama sekali iaitu sosiopolitik. Baik, mari kita lihat bersama-sama perubahan budaya dari aspek sosiopolitik setelah menerima pengaruh luar. Pertama, kita akan lihat terlebih dahulu perubahan aspek sosiopolitik apabila kita telah pun menerima pengaruh Hindu-Buddha. Saya telah pun meringkaskan melalui jadual iaitu sebelum juga selepas. Baik, kita lihat terlebih dahulu pengaruh Hindu-Buddha sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha iaitu pemerintahan pada waktu itu kita lebih fokus kepada pemerintah suku, iaitu suku ini adalah pemerintah pada kaum-kaum yang kecil dan tidak ada pemerintahan yang sistematik. Tetapi setelah datangnya Hindu-Buddha, kita telah wujudkan raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan iaitu meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara. Dan yang kedua, daripada benda tidak sistematik tadi, dia berubah kepada perintah raja itu akan menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan dan sistem pemerintahan mengamalkan konsep derhaka serta tulah. Dan di samping itu, raja juga telah mewujudkan konsep dewa raja dalam sistem pemerintahan awal dan raja dipercayai memiliki kesaktian dan lahirlah asal-usul mitos dan legenda asal-usul raja. Sebab apa? Sebab kita hendak memperkuatkan daulat kepada raja berkenaan, jadi raja itu akan mengaitkan dirinya dengan mitos-mitos Hindu. Biasanya mereka kaitkan dengan titisan nasab dewa. Baik, seterusnya kita lihat pula. Sebelum ni, kalau kita lihat, sebelum kedatangan Hindu-Buddha, tiada gelaran raja kepada ketua setempat. Ketua setempat tu tidak ada gelaran raja, tapi setelah datangnya Hindu-Buddha, gelaran raja mula digunakan apabila kerajaan awal ni telah pun dipengaruhi oleh sistem raja di India. Okay, lepas tu pada masa awalnya, tidak ada sistem hierarki pentadbiran dan tidak ada kasta dalam sistem pentadbiran. Tapi setelah datangnya Hindu-Buddha, kita telah wujudkan sistem pemerintahan yang memiliki hierarki. Itu pertama kalau kita lihat dekat jadual tu, maafkan saya, dekat Rajah Piramid tu, pertama adalah raja, kerabat diraja, golongan agama ialah golongan Brahmin yang dibawa dari India sendiri. Dan seterusnya, rakyat biasa, petani, pedagang dan sebagainya dan ada golongan hamba. Baik, kita lihat seterusnya. Ini adalah perkara yang sebelum dan juga selepas. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, kita lihat pemerintah suku ni tak memiliki pemerintahan yang sistematik juga, yang mana tidak ada istiadat dan sebagainya. Tapi setelah kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, akan ada istiadat untuk mengukuhkan kedudukan dan kedaulatan raja. Contohnya, upacara pertabalan yang dipimpin oleh golongan Brahmin dan juga upacara mengangkat sumpah. Baik, itu adalah contoh gambar. Dan seterusnya ada juga pembaharuan iaitu wujud ras kedudukan berpandukan kepada kelas sosial, masyarakat yang diperintah dan yang memerintah. Dan yang terakhir, pada masa awal tak ada pusat pemerintahan pun, tak ada bandar. Tapi lepas datangnya pengaruh Hindu-Buddha, telah pun wujud pusat pemerintahan iaitu tempat utama sosiopolitik itu berlaku, pusat pentadbiran ataupun dikenali sebagai ibu kota kerajaan. Baik, selesai kita lihat kepada aspek sosiopolitik setelah menerima pengaruh Hindu-Buddha. Sekarang kita lihat pula aspek sosiopolitik pengaruh Islam. Baik, yang pertama sekali, kalau kita lihatnya, pengaruh Islam ini, dia telah pun bermula selepas kedatangan Hindu-Buddha, iaitu apabila Islam telah mula bertapak di tanah Melayu. Dan perkara ini telah pun mula berhasil apabila peratusan masyarakat Melayu itu mula memeluk agama Islam dan meningkat peratusan berkenaan. Dan kalau kita lihat secara rangkumannya, budaya Islam ni dia ubah budaya politik fatalistik kepada tauhid. Maksud politik fatalistik ini,
ialah budaya politik yang berteraskan kepada angan-angan ataupun kepada kemegahan yang tidak terbatas. Misalnya seperti raja tu kita megahkan dia, kita agungkan dia sampai menyamakan dia dengan Tuhan orang dahulu itu dewa. Tapi bila Islam datang, kita ubah bahawasanya raja itu sama saja dengan kita. Kita ada Allah, iaitu kita pegang kepada konsep tauhid, raja itu makhluk dan kita pun makhluk. Okay, kita lihat seterusnya, mitos ni telah pun boleh diubah dan dikaitkan dengan konsep logik, dan seterusnya bila pengaruh Islam datang, kuasa raja masih dikekalkan, tetapi dia fokus kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. Okay, dan untuk lebih mudah, saya telah rumuskan kepada 5 perbezaan utama. Iaitu pertama, kalau kita lihat, pertama konsep Deva Raja pada awalnya telah pun diubah. Yang mana kita dah kaitkan raja dengan dewa, raja tidak dipanggil sebagai Deva Raja. Sebaliknya istilah raja pun telah diubah kepada Zilullah fil Ard atau Zilullah fil Alam. Dan juga ada juga raja yang menggelarkan dirinya Khalifatul Mukminin yang bermakna pemimpin orang mukmin. Yang kedua, pada awalnya kita menggalurkan titisan dewa kepada nasab raja. Tapi apabila Islam datang, berkaitan nasab dan keturunan sultan ni kita ubah kepada tokoh-tokoh Islam dan juga nabi-nabi. Contohnya Sultan Brunei kita kaitkan dengan susur galur Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, apa perubahan dia? Perubahan dia pada awalnya golongan Brahmin ni dia jadi penasihat raja. Tapi setelah Islam datang, golongan ulama pula yang kita angkat jadi penasihat kepada sultan. Dan yang keempat, gelaran raja. Ini gelaran raja, pada awalnya kita panggil raja kepada ketua pemerintah, tapi bila Islam datang kita tukar pada sultan. Dan yang kelima, peranan istana. Peranan istana telah diubah kepada pusat penterjemahan dan pusat penyebaran agama Islam di samping tujuan pentadbiran. Sebab sebelumnya peranan istana hanya sebagai tempat kediaman rasmi ke bawah baginda sultan, raja, maafkan saya. Tapi bila Islam datang, kita jadikan dia sebagai pusat penyebaran agama. Baik, terus kepada yang ketiga, iaitu aspek sosiopolitik setelah pengaruh barat datang. Okey, penerimaan pengaruh barat ni kalau kita lihat, dia memiliki kesan sehingga hari ini. Itu kesan sehingga ke tahun 2022. Okay, sebelumnya pemerintahan Kesultanan Melayu ni berkuasa mutlak. Tapi setelah pengaruh barat datang, struktur demokrasi berparlimen diwujudkan. Dan yang kedua, raja atau sultan menguasai sistem pentadbiran dan hal ehwal sosiopolitik. Semua perkara dia ambil urus. Tapi setelah barat datang, raja dan sultan ni hanya mengetahui urusan yang melibatkan ada istiadat dan agama sahaja. Dan yang ketiga, sebelum barat datang, Pesuruhjaya Tinggi British merupakan jawatan Ketua Hal Ehwal Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya sebelum ni yang perintah adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Tapi setelah barat datang, kita ubah jawatan di Pertuan Agong tu kita wujudkan Ketua Negara. Baik, okay, sebelum ni Raja Melayu ni tak mentadbir di peringkat persekutuan. Maksudnya di Tanah Melayu tu Raja-Raja Melayu tak tadbir. Okay. Dan apabila selepas tu, apabila barat datang dan apabila barat telah meninggalkan Tanah Melayu, majlis-majlis raja dibentuk dan dimeterai, sistem penggiliran antara Raja-Raja Melayu dibuat bagi pemilihan yang di Pertuan Agong. Baik, lagi untuk kita lihat lagi pengaruh barat. Okay, pada awalnya, negeri-negeri selat Melaka dan Pulau Pinang ni tadbir oleh Resident British masa awal, masa barat datang. Dan apabila barat meninggalkan Tanah Melayu, dia meninggalkan kesan dia apa? Negeri-negeri selat ni, Melaka dan Pulau Pinang, Sabah, Sarawak ni ditadbir oleh Tuan Utama yang di Pertuan Negeri. Okey, seterusnya, pada awalnya, ni adalah sebelum kedatangan pengaruh barat, Datuk Bendahara itu Perdana Menteri dilantik oleh Baginda Sultan. Tapi setelah barat datang, dia tinggalkan kesan apa? Kita lantik Perdana Menteri ni melalui politik, iaitu melalui undian. Okey, dan yang terakhir, sebelum barat datang, kita ada sistem perundangan untuk politik. Tetapi sistem perundangan tu tidak bersifat legislatif. Maksudnya, tidak diiktiraf di peringkat yang tinggi. Tapi bila barat datang, dia tinggal pengaruh, dia wujudkan perundangan legislatif iaitu undang-undang sivil dan dikekalkan juga undang-undang syariah. Itu saja untuk kesan sosiopolitik apabila kita menerima pengaruh asing. Okey. Sekarang saya persilakan saudara Kazim untuk membentangkan aspek sosial. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan aspek sosioekonomi. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan apabila terdapat pengaruh daripada Islam ataupun Arab. Okey, seterusnya kita akan lihat. Okey, pengaruh Islam dan Arab ini telah mengubah sosioekonomi masyarakat kepada lebih ke arah kepada keislaman. Okey, contohnya selepas pengaruh Islam dan Arab ini,
unsur riba dalam urusan jual beli diharamkan. Tidak seperti sebelum ini di mana unsur riba ini tetap ada dalam urusan jual beli. Apa itu riba? Riba ialah pertambahan dalam urusan jual beli. Maksudnya terdapat pertambahan yang ini yang telah diharamkan dalam Islam dan telah dimansuhkan sepenuhnya selepas kedatangan ataupun pengaruh Islam. Okey, seterusnya ialah selepas kedatangan Islam, bayaran zakat diwajibkan kepada penganutnya. Apa itu bayaran zakat? Zakat ialah satu penyerahan sebahagian daripada harta kepada orang yang memerlukan. Okey, jadi sebelum kedatangan pengaruh Islam ini, bayaran zakat ini tidak diwajibkan. Jadi selepas kedatangan Islam, bayaran zakat ini telah diwajibkan dan telah menjadi salah satu daripada sumber pendapatan untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan. Okey, seterusnya selepas terdapat pengaruh Islam ataupun Arab, Baitul Mal telah ditubuhkan untuk melaksanakan pengagihan zakat. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal ni adalah satu pusat yang menguruskan harta-harta negara sama ada zakat dan sebagainya untuk diuruskan oleh pemerintah. Itu adalah Baitul Mal di mana sebelum ini tidak wujud Baitul Mal. Seterusnya, urusan jual beli mesti dilaksanakan dengan akad. Dalam pengaruh Islam ataupun dalam ajaran Islam, urusan jual beli perlu diwajibkan dengan akad supaya jual beli itu sah. Tidak seperti sebelum ini, sebelum pengaruh Islam tiada akad dalam urusan jual beli. Jadi itu antara kesan sosioekonomi terhadap pengaruh Islam ataupun Arab. Seterusnya kita akan pergi kepada pengaruh China ataupun pengaruh Cina. Okey, selepas terdapatnya pengaruh Cina, masyarakat Melayu lebih melibatkan diri dalam bidang perniagaan di mana sebelum ini masyarakat Melayu kebiasaannya terlibat dalam aktiviti sara diri seperti aktiviti pertanian ataupun nelayan. Jadi selepas dapat pengaruh Cina, aktiviti perniagaan dalam kalangan masyarakat Melayu lebih berkembang pesat. Seterusnya, selepas terdapat pengaruh Cina, sistem mata wang mula berkembang berbanding dengan sebelum terdapatnya pengaruh Cina di mana Cina telah memperkenalkan shilling logam setelah dibawa oleh pedagang-pedagang daripada negara Cina. Atas faktor itu, sistem mata wang di tanah Melayu mula berkembang dengan lebih pesat dan memperkenalkan lebih banyak lagi sistem mata wang yang lain. Okey, seterusnya terdapat perubahan sikap di mana pengaruh Cina ini telah menyebabkan masyarakat Melayu menteladani sikap masyarakat Cina iaitu sikap rajin, bertanggungjawab, berjimat cermat dan berdisiplin. Ini bukan bermakna bahawa sebelum terdapat pengaruh Cina masyarakat Melayu tidak mengamalkan sikap ini, tapi lebih jelas selepas terdapatnya pengaruh Cina kerana terdapat satu masyarakat yang boleh diteladani dengan sikap-sikap baik tersebut. Seterusnya, hasil perdagangan lebih berkembang dengan adanya pengaruh daripada Cina. Antara hasil perdagangan yang lebih berkembang telah dimasukkan oleh pedagang Cina seperti benang, kain sutera, kapas, tekstil dan juga barang perhiasan yang dibawa oleh pedagang-pedagang daripada negara China. Okay, jadi itu adalah pengaruh sosioekonomi, kesan terhadap sosioekonomi terhadap pengaruh Cina. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada pengaruh Inggeris. Okay, selepas kedatangan Inggeris, terdapat banyak perubahan daripada segi sosioekonomi terhadap masyarakat Melayu. Antaranya ialah sebelum ini tiada pecahan terhadap ekonomi ataupun pekerjaan masyarakat pada waktu itu. Tapi selepas kedatangan Inggeris, terdapat perpecahan etnik untuk pekerjaan ataupun ekonomi di mana orang Melayu ini banyak bekerja dalam sektor pertanian dan juga sektor kerajaan selepas Inggeris telah melaksanakan dasar pecah dan perintah. Seterusnya, pengaruh Inggeris ini juga telah menyebabkan kemasukan imigran secara besar-besaran daripada negara India dan juga negara China dan menyebabkan orang Melayu banyak yang kehilangan pekerjaan kerana orang Inggeris lebih selesa menggunakan imigran-imigran daripada India dan China ini
untuk sektor-sektor seperti pertanian, getah dan sebagainya. Okey, dan seterusnya yang terakhir, pengaruh Inggeris ini telah menyebabkan pemerintah dan juga pembesar di tanah Melayu kehilangan kuasa untuk mengutip cukai daripada penduduk. Di mana sebelum ini aktiviti mengutip cukai telah diserahkan kepada pemerintah dan pembesar di tanah Melayu. Jadi itu ialah kesan pengaruh Inggeris terhadap sosioekonomi masyarakat Melayu. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Amirul Faisal untuk bahagian sosio-budaya. Baiklah, untuk sosial budaya, kita akan lihat kesan pengaruh asing terhadap sosial budaya Melayu. Jadi yang pertamanya kita akan lihat apa itu sosial budaya. Jadi sosial budaya merujuk kepada hubungan saya. Sosial budaya merujuk pada hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Menurut pandangan tokoh daripada Aziz Rahman Ibrahim, merujuk pada gaya hidup dan peradaban kecenderungan diri masyarakat dalam berbagai bidang hidup dengan tak meludin. Okay. Yang ketiga kita lihat, sosial budaya ini meliputi beberapa aspek, antaranya ialah pandangan semesta, kesenian, adat, nilai, bahasa, perubatan dan makanan. Jadi kita akan lihat satu persatu. Jadi dalam sosial budaya ini kita akan lihat 5 perkara. Yang pertama ialah pandangan semesta, yang kedua ialah kesenian, yang ketiga ialah bahasa, yang keempat ialah perubatan dan yang kelima ialah adat dan nilai. Kita lihat dahulu untuk pandangan semesta. Menurut Syekh Nakib Al-Atas, mengatakan bahawa pandangan semesta daripada perspektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjemah dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Maksudnya bahawa pandangan semesta ini merujuk pada apa kepercayaan orang dahulu terhadap kewujudan seluruh alam. Kita lihat jadi kita akan lihat pandangan semasa daripada sebelum kedatangan hidup Buddha, selepas kedatangan hidup Buddha dan selepas kedatangan Islam. Okay. Untuk sebelum kedatangan hidup Buddha, yang pertama kepercayaan primitif. Jadi orang dahulu, iaitu orang prasejarah, mereka mengamalkan kepercayaan primitif, iaitu percaya kepada animisme dan dinamisme, iaitu merujuk kepada kepercayaan terhadap roh atau semangat terhadap alam. Contohnya mereka menyembah matahari, pokok dan sebagainya. Yang kedua ialah kepercayaan pada roh nenek moyang. Orang dahulu mereka percaya pada roh nenek moyang yang digelar sebagai hiang. Yang ketiga ialah kepercayaan kepada pawang, bomoh dan dalang. Jadi pawang, bomoh dan dalang ni adalah perantara sebagai perantara antara mereka dengan roh nenek moyang, iaitu wang. Okey, yang kedua iaitu selepas kedatangan hidup Buddha, okey, iaitu orang dahulu mengagungkan dewa-dewa. Okay. Yang kedua ialah hidup Buddha mengamalkan ajaran kitab-kitab suci agama Hindu yang di mana dalam kitab-kitab suci itu menerangkan tentang kesenian, keindahan, keagungan dan ketaktuban yang diamalkan oleh pembesar-pembesar ketika itu. Yang ketiga ialah Buddha ini sistem kasta. Okay. Selepas kedatangan Islam pula, okay, Islam membawa kepada kepercayaan kepada Allah dan Rasul dengan konsep asasnya ialah iaitu hablum minallah, iaitu hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, iaitu hubungan dengan manusia. Dan ini merujuk daripada sumber Muhammad Yusuf Hasan 2012. Okay, seterusnya kita lihat kepada kesenian. Okay. Menurut Anwaruddin 2018 memetik
kata-kata Herbert Fried, iaitu kesenian merupakan suatu usaha untuk mencipta benda-benda yang menyenangkan dan seni itu dijalankan pula daripada estetika. Perubahan kesenian dalam budaya Melayu daripada pengaruh-pengaruh asing. Yang pertama kita lihat pada zaman prasejarah dulu. Jadi orang prasejarah di tanah Melayu dulu, mereka membuat lukisan mural pada dinding-dinding gua. Seperti gambar yang kita lihat kat sini, ini adalah salah satu contoh mural yang telah dilukis oleh orang-orang zaman prasejarah. Yang kedua itu daripada pengaruh Hindu Buddha. Kita lihat bahawa mereka membawa kesenian daripada aspek hiburan seperti boria, wayang kulit dan mayung. Seperti mana kita tahu, wayang kulit ini terkenal di negeri Kelantan. Yang kedua ialah seni bina. Jadi Hindu Buddha juga membawa budaya seni bina. Kita boleh lihat daripada aspek ketika zaman Melayu Kedah Tua, wujudnya Candi Lembah Bujang. Candi Lembah Bujang ni dijadikan tempat keagamaan dan dijadikan tempat untuk pemesak. Selanjutnya kita lihat pada pengaruh Islam. Islam membawa pelbagai kesenian, di antaranya ialah muzik. Kita lihat ada 3 contoh muzik yang dibawa seperti Bikir Rabana, Memang Faham dan Ghazal. Seperti yang kita tahu, Ghazal ni terkenal di negeri Johor. Yang kedua ialah kaligrafi. Kaligrafi ni adalah seni dalam tulisan Jawi atau tulisan Arab lah. Kita lihat ada pelbagai jenis tulisan Arab. Tulisan kaligrafi yang diperkenalkan seperti Khat Sulus dan sebagainya. Jadi kaligrafi ini juga dibawa pada dalam budaya Melayu. Seterusnya ialah seni bina. Jadi Islam juga menerapkan seni bina dalam budaya Melayu. Seperti kita lihat seperti masjid dan rumah-rumah orang terdahulu. Seterusnya kita lihat pada pengaruh Cina. Jadi pengaruh Cina juga mempengaruhi budaya Melayu. Daripada beberapa aspek dalam seni, yang pertama ialah seni pahat dan kirat. Yang kedua ialah pembuatan seramik dan ketika. Yang ketiga ialah alat muzik tradisional seperti seruling. Jadi orang Melayu juga menggunakan seruling untuk sebagai alat hiburan semasa mereka syair, bernazam dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah seni bina. Jadi seni bina ini kita boleh lihat contoh seperti Masjid Cina di Langkah Panjang. Dan akhir sekali kita lihat pada pengaruh Barat. Jadi, Barat juga mempengaruhi dalam budaya Melayu, terutamanya melibatkan aliran muzik. Kerana Barat membawa aliran muzik di tanah Melayu seperti wujudnya aliran muzik jazz, rock, balada dan pop. Dan aliran muzik ini sangat popular di Malaysia. Seterusnya ialah merujuk kepada seni bina moden. Jadi Barat juga membawa aspek seni bina moden. Kita lihat daripada contohnya bangunan menara berkembar Petronas. Kerana bangunan berkembar Petronas ini berbentuk silinder dan lebih moden. Dan banyak lagi contoh-contoh bangunan-bangunan moden yang ditiru daripada Barat. Seterusnya kita akan lihat adat dan nilai. Jadi menurut Muhammad Khairudin Muhammad Alwi 2010, adat merupakan cara hidup iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Jadi ini adalah kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah hidup Buddha. Jadi dalam adat perkahwinan, ini adat-adat yang masih diamalkan oleh Melayu daripada Hindu Buddha seperti mandi bunga, melenggang perut, tindik telinga, bersanding dan berinai. Jadi dalam Islam pula berlaku perubahan iaitu dalam perkahwinan wujudnya walimah urus dan nikah. Seterusnya dalam nilai-nilai dalam agama Islam, dan ini juga diamalkan dalam budaya Melayu seperti ada memakai pakaian, ini salah satu daripada dalam peribahasa Melayu dia kata, adat memakai syarat mengantin. Apa maksud dia? Maksudnya adat itu digunakan tapi syarat itu tidak diketengahkan. Itu maksud dia. Jadi perkataan-perkataan dalam Islam kan digunakan dalam peribahasa. Seterusnya kita lihat iaitu
daripada pengaruh Cina pula, iaitu adat semasa perayaan. Jadi Melayu juga memberi ampau dan mercun seperti terjadi pada hari raya Aidilfitri. Jadi orang Melayu memberi duit raya dan membakar mercun. Jadi itu sebenarnya daripada Cina. Okey, yang keempat ialah pengaruh barat seperti sambutan hari lahir. Maafkan saya, sambutan hari lahir. Jadi semasa sambutan hari lahir, ya, aktiviti meniup api lilin di atas sebuah kek berparti dan pesta. Jadi aktiviti tersebut merupakan pengaruh barat dan diamalkan oleh budaya Melayu pada masa kini. Okay, seterusnya kita lihat pada segi bahasa. Menurut Asma Abdul Umar, bahasa merupakan firasat atau petunjuk kepada suatu kebudayaan. Jadi kita lihat pada aspek yang pertama iaitu Hindu-Buddha. Okay, bahasa Melayu kuno dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit seperti contohnya Dewa, Cita dan Ika. Yang kedua iaitu daripada pengaruh Islam. Okay, bahasa Arab diserapkan oleh pedagang dan pendakwa Arab ke dalam bahasa Melayu menurut Arab Ishaq di 9. Contohnya seperti doa, hadis dan kitab. Yang ketiga ialah daripada pengaruh Cina. Okay, contoh daripada pengaruh Cina ni iaitu seperti tahu, pisau dan paut. Dan yang keempat ialah dasar penjajah daripada barat iaitu dasar penjajah yang lebih mementingkan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu menurut Khairuddin Harun 2006. Contohnya seperti geografi, monopoli dan counter. Dan perkataan-perkataan ini digunakan dalam kehidupan seharian orang Melayu dan menjadi budaya orang Melayu. Okay, setelah kita merujuk pada perubatan, okay, menurut Hindu-Buddha, pada pengaruh Hindu-Buddha, okay, iaitu pengamalan perubatan bomoh, campi dan pemujaan. Jadi, pengamalan perubatan daripada bomoh ni masih digunakan oleh masyarakat Melayu masa kini. Yang kedua ialah menurut Islam iaitu penyembuhan penyakit adalah daripada Allah dan penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dalam Islam ni perubatan tu merujuk kepada pada penggunaan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Jadi orang Islam akan menggunakan ayat Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit. Okey, seterusnya menurut Cina pula, itu penggunaan sumber hutan, kayu, seperti kayu, ginseng untuk merawat penyakit. Jadi pengaruh Cina ni, orang Cina akan menggunakan sumber-sumber hutan untuk merawat penyakit. Mereka akan rebus akar kayu untuk merawat segala penyakit dalam badan. Dan seterusnya menurut barat pula, itu lebih kepada perubatan moden seperti pembedahan dan ubatan kimia. Jadi pengaruh-pengaruh Hindu, Islam, Cina dan barat ini digunakan dalam budaya Melayu seperti mana contoh dia, Melayu masih menggunakan perubatan seperti bomoh. Masih ada lagi setengah masyarakat Melayu menggunakan bomoh. Dan ada masyarakat Melayu juga menggunakan daripada pengaruh Islam seperti menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit. Ada juga masyarakat Melayu yang menggunakan semua-semua hutan seperti akar kayu atau ginseng untuk sebagai ubat untuk merawat penyakit. Dan menurut barat pula, masyarakat Melayu memang kebanyakannya akan menggunakan perubatan moden seperti pembedahan ataupun ubat-ubatan kimia. Jadi rumusannya, perubahan dan perkembangan budaya Melayu ini adalah disebabkan oleh ciri-ciri budayanya iaitu dinamik, diwarisi, menerima dan menolak serta kesinambungan. Demikian kebudayaan Melayu harus sentiasa dipupuk dan dipelihara agar dapat diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Itu saja. Ini adalah rujukan kami. Sekian. Bila kata wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.